TV KPM. Didik TV KPM. Okey cikgu. Saya rasa susunan kita ni dah betul cikgu. Betul ke? Dah nampak okey dah. Ni, Fika. Ada 1, 2, 3, 4. Okey. Oh, globe pun dah ada cikgu. Ada lagi yang kita tertinggal? Saya rasa ni dah okey dah. Susunan pun dah elok. Okey. Mesti seronok kelas hari ni kan cikgu? Saya tak sabar. Mestilah. Belajar sains kan seronok. Fika, kenapa cikgu, Fika? Cikgu tutup lampu ke cikgu? Fika, Cikgu ada rasa gegaran. apa saya rasa ni? Rasa cikgu gegaran ni cikgu. Okey, tenang Fika. Okey, kita tenang. Okey. Dah okey ke ni Dah okey cikgu? ke ni? Dah okey rasa ni Fika? Cikgu, berdebar jantung saya dengan lampu tadi klip-klip tu. Betul-betul sama. Saya pun sama. Apa yang berlaku sebentar Kenapa tadi ni cikgu? Tak pernah berlaku macam ni ni. Apa yang berlaku sebentar tadi cikgu? Saya rasa ada kemungkinan macam gempa bumi itu. Gempa bumi cikgu? Betul ni Fika? Cikgu. Kebetulan Fika? Bukan hari ini. Ya, kebetulan. Saya memang nak ajar mengenai tajuk tu Fika. Okey, cikgu, ada saya nak tahu lebih kena-mengena lanjut. dengan apa kita nak belajar ni. Boleh cikgu, jom kita masuk kelas cikgu. Okey, boleh. Okey. Jom cepat-cepat Fika. Kementar saya tadi. Okey. Assalamualaikum dan salam sejahtera murid-murid semua yang sedang menonton. Anda sedang menonton rancangan Didik TV KPM bagi slot menengah rendah. Dan hari ini bersama Kak Syafika, kita akan belajar mengenai bumi. Dalam mata pelajaran Sains Tingkatan 1. Baiklah, seperti anda lihat sebentar tadi, kita telah saksikan profil guru kita pada hari ini. Ini dia cikgu kita, iaitu Cikgu Azlina. Hai cikgu, Assalamualaikum. Hai Syafika, Waalaikumsalam. Wah, gempa bumi ya sebentar tadi. Terkejut. Gementar tak pernah. sangat. Okey cikgu, sebelum kita meneruskan dengan mata pelajaran kita dan juga tajuk kita, ingin saya memperkenalkan juga jurubahasa isyarat kita, iaitu Cikgu Aziana Masyuri. Hello cikgu, Assalamualaikum. Okey, terbaiklah. Terima kasih cikgu kerana berada bersama kami. Dan hari ini sebenarnya murid-murid, bukan saja kita nak belajar mengenai bumi, tapi apa ya cikgu? Bukan saja gempa bumi. Banyak lagi yang kita nak teroka. Tapi terlebih dahulu dalam segmen ini, apa yang kita nak tahu cikgu? Dalam segmen 1 ni kita nak belajar mengenai tajuk kita ialah bumi. Bumi sebenarnya sebahagian daripada sains. Kita belajar di bawah bidang geologi. Geologi. Geologi ya. Okey. Jadi kita akan lihat apa yang kita nak belajar dalam segmen 1 ni. Segmen 1 kita ialah proses yang berlaku di bumi. Ini antara kata kunci kita hari ini. Proses eksogen, endogen, geobencana, contohnya gempa bumi tadi tu. Oh, itu merupakan geobencana cikgu. Ya. Bagaimana dia boleh berlaku? Okey, skala masa geologi dan fosil. Okey, murid-murid dah ready? Saya dah bersedia cikgu. Harapnya murid-murid kita semua dah ada double thumbs up, okey? Jom kita mulakan kelas kita. Semangat Kak Syafika kita. Walaupun baru dilanda gempa bumi tadi. Kita kena sentiasa bersedia ya murid-murid. Okey, seterusnya kita ada dua proses utama bumi. Dua proses utama, iaitu satu ialah proses eksogen, satu lagi ialah proses endogen. Okey, jadi pada segmen 1 ni kita akan lihat proses eksogen. Apakah dia yang dimaksudkan dengan proses eksogen? Proses eksogen ialah proses yang berlaku di permukaan bumi. Permukaan bumi. Kita ni berada di permukaan bumi lah. Ya, cikgu. Yang kita nampak rumput ni, ada batu-batu ni. Proses-proses yang berlaku di permukaan bumi yang kita boleh nampak. Okey. Jadi ada 4 proses yang berlaku yang kita boleh kelaskan kepada 4 proses, iaitu satu ialah luluh hawa. Luluh hawa. Nanti sekejap lagi kita tengok apa dia luluh hawa semua ni ya. Okey. Kedua ialah hakisan. Okay, kemudian kita ada proses susutan jisim dan susutan darat, dan kita ada proses angkutan dan pengendapan. Ada 4
proses utama yang berlaku di permukaan bumi yang kita kelaskan sebagai proses eksogen. Okey, antara keempat-empat ni saya mungkin lebih mengenali hakisan. Yang lain tu kurang jelas. Tapi kita akan tengok selepas ni kan cikgu? Mungkin sebab hakisan ni biasa berlaku di sekeliling kita tu yang kita rasa lebih hampir Betul. dengan dia. Betul cikgu. Kita lebih biasa dengar. Okey. Jadi kita lihat apakah dia proses luluh hawa. Luluh hawa ialah proses pemecahan dan penguraian atau perebutan batuan akibat perubahan suhu, air hujan, tindakan frost dan mikroorganisma. Proses ini luluh hawa. Luluh hawa. Itu ejen-ejen dia. Perubahan suhu, terutama bagi tempat macam kita ni. Ya. Kita sekejap hujan, sekejap panas, sekejap sejuk. Itu perubahan suhu ketara. Okey. Air hujan. Kita kan memang menerima hujan yang banyak Malaysia. Tindakan frost ni biasanya merujuk kepada pembekuan air lah, salji gitu, dan mikroorganisma. Okey, katalah kita ada batu-batuan batu-batuan. Contohnya batuan yang besar kemudian mengalami perubahan suhu, lama-lama batuan tu terpecah. Itu dipanggil luluh hawa. Terpecah maksudnya bukan kepada batu kecil-kecil, tapi dia merekah pun dah jadi luluh hawa. Proses yang berlaku secara semula jadi, bukan kita pecahkan batu tu. Okey, maksudnya batu tu disebabkan pengembangan akibat suhu yang panas, batu mengembang, kemudian bila sejuk batu mengecut. Jadi pengembangan dan pengecutan yang berlaku menyebabkan batu-batuan tu terpecah pada serpihan kecil. Okey. Kalau kita lihat di slide ni, ini disebabkan oleh air. Air pun boleh menyebabkan luluh hawa berlaku. Nampak pembekuan air, kemudian air mencair, ais itu mencair. Jadi lama-lama air sendiri boleh bertindak seolah-olah seperti kapak yang membelah batu-batu ni. Maksudnya sekeras-keras batu pun boleh pecah juga kan cikgu? Disebabkan oleh air. Ya. Dan lagi satu cikgu, mikroorganisma tu macam mana? Mikroorganisma tindakan-tindakan. Macam ulat ke boleh dikira? Yang warna hijau-hijau tu cikgu? Mikroorganisma ni contohnya alga, protozoa, bakteria. Tindakan mikroorganisma terhadap batu-batuan, terhadap permukaan bumi ni menyebabkan dia terurai, berubah kepada bentuk yang lain. Baiklah cikgu. Ini luluh hawa. Okey, cikgu faham. Kemudian jelas. kita ada hakisan. Biasanya hakisan ni berlaku di mana kalau Syafiqah terfikir tadi hakisan? Kalau hakisan mungkin di kawasan kita tengok di tepi jalan besar, di mana tiada lagi pokok-pokok, tumbuh-tumbuhan yang tumbuh atas tanah. Jadi tanah tu merekah cikgu. Betul ke cikgu? Hakisan adalah proses penghausan yang dialami oleh permukaan bumi akibat ejen-ejen bergerak. Bergerak tu seperti air, mungkin tadi disebabkan oleh air. Air tu menyebabkan tanah tu bergerak. Okey, angin dan ombak. Biasanya mungkin kalau kita terfikir hakisan ni berlaku di tepi pantai. Kan? Di mana pasir tu ataupun tanah di situ akan masuk ke dalam air cikgu. Macam contoh kita ada katalah ni tepi pantai, air sentiasa bergerak, lama-lama menghakis. Asalnya air yang jernih ni bila masuk je tanah ke sini dia akan jadi macam pasir itu kotor. terhakis. Nampak Pasir tak terhakis. murid-murid semua? Hakisan pantai berlaku. Tapi disebabkan oleh ombak. Rasanya bila ada batu di sini mungkin kekurangan sedikit hakisannya. Itu antara kaedah bagaimana kita menghalang hakisan berlaku. Negara kita Malaysia terutamanya di sebelah timur, pantai timur, ombak yang besar disebabkan laut Cina Selatan kan, ombak yang kuat. Jadi hakisan pantai itu memang sangat ketara. Okey, jadi antara kaedah untuk mengatasi dengan meletakkan batu-batu atau membina benteng dinding konkrit pada tepi pantai. Iya cikgu. Okey, baiklah. Kemudian kita ada susutan jisim dan susutan darat. Ni apa ni cikgu? Susutan jisim dan susutan darat ni dia melibatkan pergerakan tanah dari atas cerun ke bahagian bawah. Okey. Ni disebabkan oleh daya tarikan graviti. Contohnya tanah runtuh.
Katalah kita ada tu. Okey. Tanah tu bila hujan, jadi apa berlaku, tanah tu menggelongsor turun. Sayalah hujannya cikgu. Berlakulah tanah runtuh. Disebabkan aliran air, kadang-kadang aliran air bawah tanah kan. Kalau ada kawasan-kawasan, kalau dilihat di sini memang tiada tumbuhan cikgu. Jadi lagi mudah sebenarnya untuk berlaku tanah runtuh kan? Betul. Sekiranya ada pokok-pokok, rumput-rumput memegang tanah di situ, akar dia memegang tanah, mengurangkan proses susutan jisim dan susutan darat ni berlaku. Oh, itulah maknanya susutan jisim dan juga susutan darat ya. Disebabkan oleh daya tarikan graviti ke bawah. Okey, faham cikgu? Mengubah, nampak berubah bentuk muka bumi. Betul cikgu. Bawah tadi asalnya rumput-rumput hijau, tanah landai, kemudian berubah. Okey, kemudian kita ada angkutan dan pengendapan. Bahan-bahan yang telah diluluh hawa tadi, batu-batu kecil, akan terhakis dan dibawa oleh ejen-ejen seperti aliran air, angin, ombak dan glasier. Bahan-bahan tersebut dienakkan bila laju ejen menjadi perlahan. Macam contohnya kita kadang berlaku kepala air, kita panggil kepala air tu ya. Jadi air daripada atas bukit tu turun membawa bersama pokok-pokok ke tanah ke. Jadi bila turun dia termendak di permukaan bumi, tanah ataupun bumi. dan mengubah keseluruhan permukaan bumi. Cuba Kak Syafiqah. Ini yang paling saya seronok nak cuba ya cikgu. Okey, di dalam ini ada pelbagai ya. Kita tengok macam mana rupanya katalah bila tanah berlaku dengan lumpur. Jadi bila dibawa oleh air, apa berlaku? Dia bila kita tuang di ruangan yang rumput-rumput bukan tu rumput, semua tu habislah tertutup permukaan bumi tu. Okey, saya tunjukkan pada kamera ya. Dan ditermendak di situ. Dan pengendapan berlaku. Dia mengubah permukaan bumi kita yang asalnya tanah landai, asalnya mungkin sungai. Sungai itu mungkin tertutup dengan lumpur-lumpur tu tadi. Oh, jadi tiadalah sungai lagi cikgu. Mungkin arah aliran air dah berubah. Okey, faham cikgu. Inilah 4 proses eksogen. Luluh hawa, hakisan, angkutan jisim dan angkutan darat. Betul. Dan pengendapan. Cikgu. Okey, baiklah. Sebenarnya sangat seronok dapat lihat contoh model di depan kita kan. Model-model di depan kita supaya dapat lebih jelas faham mengenai eksogen. Baiklah, kita ada banyak lagi yang kita nak terokai selepas ini. Jadi jangan ke mana-mana. Kita akan berhenti berehat seketika dan kembali selepas ini di Slot Menengah Rendah. Didik TV KPM. Hai semua, selamat kembali ke Slot Menengah Rendah bersama Kak Syafiqah dan juga Cikgu Azlina. Dan hari ini murid-murid semua, tajuk kita ialah proses di muka bumi. Tapi kita telah pun belajar mengenai eksogen, iaitu proses ada 4 ya, luluh hawa, hakisan, susutan darat dan jisim, dan juga satu lagi ialah pengendapan. Angkutan dan pengendapan. Terima kasih cikgu mengingatkan saya. Kali ini pula kita nak belajar mengenai endogen kan cikgu? Proses endogen. Kalau kita dengar eksogen ni selalunya di luar kan? Cikgu sebutkan di permukaan bumi. Kalau endogen di mana tu cikgu? Endogen di dalam. Endogen merujuk kepada proses yang berlaku di dalam permukaan bumi. Di bawah kaki kita ya cikgu? Jadi kita perlu tahu bahawa bumi kita kan ada lapisan-lapisan. Proses yang berlaku di luar permukaan bumi kita panggil eksogen, di dalam permukaan bumi kita panggil endogen. Okey ya. Jadi kita boleh kelaskan kepada 3 proses yang berlaku di bahagian dalam bumi, iaitu proses olakan mantel, proses pergerakan kerak bumi dan aktiviti magma. Aktiviti magma tu nampak panas je cikgu. Memang panas. Okey. Jadi kita nak lihat satu persatu. Okey. Olakan mantel. Apakah dia yang dipanggil olakan mantel?
Olakan mantle ni disebabkan oleh suhu yang tinggi dari bahagian dalam mantle dan teras bumi menghasilkan arus perolakan di lapisan asthenosfera. Okey, lapisan bumi lah di dalam bumi. Jadi arus-arus ni berupaya menggerakkan kerak bumi. Kita tahu di bahagian luar kita, kalau kita lihat model bumi kita di situ. Okey. Di luar tu ialah kerak bumi kita Kerak panggil. bumi. Yang warna Okey, biru yang hijau warna kan. biru hijau Ada ni. lautan, ada daratan, itu kerak Ya. bumi. Di Okey. bahagian dalam yang warna merah tu kan mantle. Jadi bahagian mantle ni dia ada sedikit macam cair lah. Dia bukan cair yang sangat cair yang likat lah. Okey. Jadi dia boleh bergerak dan pergerakan dia tu kita panggil perolakan. Perolakan. Jadi pergerakan mantle akan berupaya menggerakkan kerak bumi. Tapi pergerakan dia tu berlaku dengan pergerakan kerak bumi ni berlaku dengan mungkin perlahan yang kita tak terasa lah. Ya. Okey. Okey. Kemudian kita ada lapisan bumi. Lapisan bumi kalau kita lihat, kita nak tengok tadilah mantle lapisan bumi ni terdiri daripada kerak, mantle, teras luar, teras dalam. Ini yang saya sebut tadi, bahagian mantle tu. Yang bergerak. Yang bergerak yang boleh mengakibatkan kerak bumi tu bergerak. bergerak. Okey. Nampak ini pergerakan dari dalam menyebabkan perubahan luar. Luar permukaan bumi. Okey. Faham cikgu? Kemudian kita ada proses pergerakan kerak bumi disebabkan oleh pergerakan mantle tadi dan pergerakan kerak bumi yang juga kita panggil plate tektonik. Kita nampak bumi ni nampak macam globe ni, kita ingat macam sekeping sahaja. Tapi bukan sebenarnya rupanya. Bumi ni terdiri daripada plate tektonik, kerak bumi tu. Okey. Ada plate-plate dia tertentu. Plate dia ada berapa cikgu? Kita tak tahu. Banyak lah. Ya, ada beberapa plate. Okey. Jadi kita memang tak nampak di luar, kita tak nampak adanya plate-plate, tapi ada bukti-bukti yang menunjukkan adanya plate tektonik ni. Okey. Faham cikgu? Okey, menurut teori plate tektonik ni, kerak bumi dibahagikan kepada beberapa kepingan plate. Okey, dan plate ni sentiasa bergerak. Dengan proses pertembungan dan pencapahan yang menghasilkan pelbagai bentuk bumi serta hanyutan benua. Okey. Mungkin pada ribuan tahun dahulu kedudukan daratan kita, lautan kita, bentuk dia mungkin bukan seperti hari ini. Mungkin saiz pulau-pulau berbeza disebabkan oleh pergerakan Plat tektonik ni. Jadi itulah berbeza dulu dengan sekarang kan permukaan kita? Memang ada perbezaan. Okey. Baiklah. Jadi kesan pergerakan plate tektonik ni seperti kita lihat tadi, kita sebut boleh pertembuhan dan pencapahan. Pertembuhan ni macam contohnya katalah ini kita ada dua keping plate tektonik. Bila plate tektonik ni bergerak, dia bergerak, nampak dia bergerak apa berlaku? Dia mengakibatkan pertembungan. Ini mungkin boleh menghasilkan gunung begini. Betul ke cikgu? Ya. Maksudnya bila dia ada terbentuk seperti dia ke atas, gunung terbentuk. Ataupun yang gunung berapi pun juga? Boleh. Gunung berapi sekiranya magma tu nak keluar di situ, dia ada lohong dia, gunung berapi. Baiklah, cikgu. Dan sekiranya pencapahan berlaku, pertembuhan begini juga boleh menghasilkan. Kadang kita tak nampak di luaran dia, tapi di dasar laut boleh berlaku proses begini. Jadi apakah bukti-bukti berlakunya pertembungan dan pencapahan plate tektonik ni? Apakah bukti ni cikgu? Antaranya jurang lautan, akar pulau, banjaran gunung lipat, lurah gelinciran gunung bongkah, pematang tengah lautan yang mana kita tak nampak di tengah laut, tapi ahli-ahli geologi mengkaji semua ni dan gunung berapi, gempa bumi, tsunami berlaku disebabkan oleh pergerakan plate tektonik ni. Okey, kita lihat beberapa contoh. Ni jurang lautan yang terkenal, ini ialah Mariana Trench. Dalam tu. Nampak cantik tapi nampak sebenarnya cantik. dalam sangat kan cikgu? Okey, disebabkan oleh pergerakan ni. Ni ada banjaran gunung lipat, banjaran Andes, banjaran Himalaya. Memanglah kita kata ini memang dari kita lahir dah ada ni, memanglah dah ada sebab proses ni berlaku mungkin jutaan tahun dahulu. Tapi ada waktunya yang belum ada lagi terbentuk kan cikgu? Okey, kemudian kita ada ini San Andreas, lurah gelinciran. Ya. Okey.
Nampak tu? Ada macam satu garisan. Ya, macam rekahan sebenarnya tapi ini tidak disebabkan oleh pergerakan plate tektonik lah. Okey. Bukti-bukti ni menunjukkan adanya pergerakan plate tektonik. Okey, cikgu. Kemudian gunung bongkah. Ini di Malaysia ni contohnya. Inilah Gunung Kinabalu. Ya. Okey, ini pun pematang tengah lautan yang disebut tadi. Disebabkan pergerakan plate tektonik yang berlaku di dasar laut. Jadi terbentuknya pematang, maknanya laut tu tiba-tiba terbelah sedikit. Terbelah macam gitu. Kan? Jadi di setengah tu jadi permatang, panggil tengah lautan. Baiklah cikgu. Okey. Ini menarik. Kesan pergerakan plate tektonik yang mana ini mengubah permukaan muka bumi. Kita tak nampak apa yang berlaku di dalam, tapi kita nampak buktinya di luar. Kemudian kita ada proses yang ketiga, aktiviti magma. Magma ni sinonim, kalau magma ni kita terbayangkan apa? Sesuatu yang besar, cikgu. Gunung berapi gunung lah. berapi. Bila magma ni gunung berapi lah. Okey. Jadi aktiviti magma ni adalah satu lohong. Tadi mungkin kata perolakan mantle tadi menyebabkan lohong terbentuk dari dalam kerak bumi yang bolehkan magma yang cair dan panas ni keluar daripadanya. Dan menyebabkan letusan yang kuat. Okey. Jadi kan cikgu, kalau gunung berapi ni maksudnya dia ada lohong yang cikgu sebutkan untuk magma ni keluar. Ya. Jadi magma yang panas tu lah dari permukaan bumi lah yang keluar ya cikgu. Dari dalam. Dari dalam. Ini proses endogen dari dalam keluar. Okey. Jadi kita nampak dia keluar melalui letusan gunung berapi ni. Okey. Bahan-bahan letusan tersebut akan tertimbun di sekeliling. Nampak? Tu contoh gunung berapi, model gunung yang berapi. warna hitam-hitam Jadi bila dia meletus, jadi bahan yang dari dalam mantle dah keluar. Okey. Keluar. Jadi akan tertimbun di sekeliling gunung berapi. Ni bila dah sejuk dia jadi warna gelap bukan cikgu? Jadi batu-batuan lah. Itu dia proses endogen. Okey. Ada 3 ni proses endogen. Okey. Macam sudah mana? tibanya cikgu. Cikgu nak tanya saya faham ke tak kan? Setakat ini jelas cikgu. Tapi kalau cikgu nak tanya saya soalan, saya cuba ya. Murid-murid di rumah pun kena cuba sekali kan cikgu? Betul. Kita cuba bersama-sama. Okey. Cuba, proses endogen ialah proses yang berlaku akibat dari bahagian mana? Bahagian dalam lah cikgu. Dalam, endo, in kan? Inside kan? Berlaku dari bahagian dalam permukaan bumi. Kalau di bahagian permukaan bumi tu kita panggil proses exogen. Ini endogen. Okey, cikgu. Jangan confuse. Jangan bertukar. Okey. Kemudian, bagus ya Syafiqah. Terima kasih cikgu. Tadi. Okey. Saya nak cuba lagi. Tahniah Syafiqah. Yang mana yang bukan proses endogen? Okey, ada 4 di dulu. sini. Pergerakan kerak bumi mesti. Sebab memang kerak bumi disebabkan oleh yang cikgu sebutkan tadi, plate tektonik. Aktiviti magma, proses olakan mantle, ya juga. C cikgu, proses luluh hawa. Sebab luluh hawa tu proses eksogen. Proses eksogen tadi, luluh hawa. Apa dia antara proses eksogen tadi? Luluh hawa, hakisan, pengendapan, angkutan jisim dan darat. Jadi yang 3 ni ialah proses endogen. Okey, cikgu. Pergerakan kerak bumi yang kita panggil plate tektonik, aktiviti magma yang mengakibatkan letusan gunung berapi, dan proses olakan mantle yang akhirnya menyebabkan gunung berapi juga, olakan mantle. Okey, cikgu. Bagus, tahniah Kak Syafiqah. Terima kasih cikgu. Ada lagi ke latihan untuk kita? Ada. Ini baru sikit permulaan. Okey. Okey. Maklumat di bawah menunjukkan satu proses bumi. Ni kita ada berapa proses bumi tadi? Kita ada 4 cikgu. Proses bumi. Proses bumi. Dah lupa. Prosesnya eksogen dan endogen. Ingat ya, kita ada 4. Saya pula dah. Kita ada 2 proses bumi, eksogen dan endogen. Okey. Jadi dia beri sini kejadian hanyutan benua. Sesaran kerak bumi. Okey. Maklumat di atas merujuk kepada lapisan yang bertanda. Yang mana yang boleh? Saya rasakan cikgu jawapannya ialah B. Sebab disebabkan pergerakan plate tektonik,
akan menyebabkan kejadian seperti ini berlaku. Nampak betul, Kak cikgu? Syafiqah, kita tanya yang mana boleh memberi dengan reasonnya sekali. Hebat ni. Betul B. Tahniah Wah. Syafiqah. Okey. Memang B ni apa nama bahagian B ni? Ini adalah plate tektonik ataupun kita disebabkan mental. Mental. Olakan mental ni akan sebabkan itu. Ya, olakan mental ni menyebabkan kejadian hanyutan benua dan sesaran kerak bumi. Tiga Okey, cikgu. ingat kita ada 3 proses ni. Okey. Okey. Oh, ada lagi cikgu. Olakan mental tu terangkan bagaimana proses ni boleh terjadi. Okey, boleh Boleh cikgu. ke Syafiqah? Terlebih dahulu boleh cikgu saya cuba Ni ya. tinggi sikit ni aras ni. Suhu yang tinggi terlebih dahulu. Suhu yang tinggi dalam bahagian mantle yang kita sebutkan sebentar tadi dan juga teras bumi yang paling atas tu menghasilkan arus-arus. Macam sungai pula arus-arus perolakan di lapisan Astenosfera. Bukan atmosfera, astenosfera katanya. Dan ini akan menggerakkan kerak-kerak bumi. Betul. Okey. Tapi cikgu, kalau kita sebut plate tektonik yang menyebabkan pergerakan kerak bumi juga boleh ke? Plate tektonik tu sendirilah bahagian kerak bumi. Okey. Nampak tak murid-murid? Bagus Kak Syafiqah punya cubaan jawapan. Cuma murid-murid nampak tak tadi? Sekiranya kita tidak biasa menyebut, menulis istilah-istilah dalam sains ni, jadi bila masa kita nak menjawab soalan tu, memang dia akan tersasul gitu. Ya nampak? Bila perkara yang baru perlulah diulang beberapa kali supaya bila kita menjawab sains kita menggunakan istilah yang betul. Betul. Astenosfera tidak bertukar dengan atmosfera. Kalau salah eja ni macam mana astenosfera ni cikgu? Kita katalah kita saintis, takkan saintis salah eja Kenalah istilah betul sains. kan? Kenalah betul. Kena tepat. Sains ialah fakta cikgu. Ya, guna istilah yang betul. Cikgu, dalam 5 soalan yang saya jawab tadi okey ke semuanya? Okey. Bagaimana jawapan saya okey? Tahniah Syafiqah. Okey. Terima kasih. Adik-adik, Kak Syafiqah ialah contoh yang terbaik. Baiklah, jangan lupa terma-terma sains yang kita belajar tadi. Okey. Cikgu, jom kita berehat sebentar. Okey, Dan boleh. kita akan sambung selepas ini di Slot Mendengar Rendah. Didik TV KPM. Baiklah murid-murid, jom kita masuk ke kelas hari ini. Mata pelajaran kita sains di Slot Mendengar Rendah dan tajuk kita ialah proses utama di bumi. Sebenarnya bab 9 ini di mata pelajaran ini berkait rapat dengan geologi sebab segmen kali ini kita akan beri fokus kepada fenomena geobencana. Terlebih dahulu, geobencana tu apa cikgu? Fenomena geobencana ialah fenomena yang berlaku akibat daripada proses endogen tadi. Proses endogen. Proses endogen. Jadi okey. apakah akibat-akibatnya yang berlaku yang memberi kesan buruklah pada manusia. Itu okey. kita panggil geobencana. Geobencana. Antaranya ialah Okey. Syafiqah, kita ada antaranya ialah vulkanisme. Vulkanisme. Gunung berapi. Kalau dapat lihat contoh best juga ikan cikgu. Cuba itu. Saya ada gunung berapi tu, dah buat model gunung berapi. Ya, ini ya. Jadi apa yang berlaku? Okey. Sekiranya letusan gunung berapi itu berlaku di tempat tu. Cuba Syafiqah Letusan ni tuangkan. cikgu sebutkan tadi magma kan? Ya, Magma magma. yang keluar. Punca daripada olakan mantle. Baiklah, kita cuba ya eksperimen ini. Alright. Okey. Macam itu. Gitu. Letusan gunung berapi berlaku. Kita. Dan warnanya seperti akan sama juga seperti warna magma kan? Warna oranye. Jadi begitu. dari dalam mantle dengan suhu yang tinggi, nampak tu berasap-rasap kan? Suhu yang tinggi keluar
ke permukaan bumi. Wah, memang dahsyat fenomena ini kan cikgu? Memberi kesan kepada persekitaran lah, penduduk, mungkin tanam-tanaman. Kalau biasanya negara yang mempunyai penduduk yang sudah biasa ada kejadian seperti ini, mereka dah bersedia untuk berpindah betul. kan? Mereka mesti ada persediaan lah. Masih lagi meletus. Okey, tak apa cikgu, seterusnya cikgu. Kemudian kita ada pemanasan global. Pemanasan global seperti dapat kita lihat di dalam slide ni, nampak tanah jadi merekah, disebabkan suhu lah yang tinggi, pemanasan. Okey. Kemudian kita ada tsunami berlaku. Tsunami berlaku menyebabkan kerosakan habis, mungkin melibatkan nyawa, harta benda apabila tsunami berlaku. Okey cikgu. Okey, kemudian kita ada juga gempa bumi. Gempa bumi, gegaran. Okey. Habis harta benda rosak, mungkin juga melibatkan nyawa, kehilangan nyawa. Betul cikgu. Ini geobencana. Okey. Kemudian lubang benam. Lubang benam ni, lubang benam ni kadang-kadang kita tak sedar sebenarnya di bawah tempat kita berdiri tu adanya lubang benam. Maksudnya apa tu? Jalannya dibina atas lubang benam? Di luar di atas permukaan kita nampak tanahnya elok je, tapi rupanya di dalam sana, di dalam tanah tu rupanya adanya aliran air telah pun mengangkut telah angkut sikit-sikit tanah di dalam kawasan dalam. Okey cikgu. Mungkin di atas kita dah bina jalan raya. Cuba tengok. Kita ada contoh di sini Contohnya lah, saya nak pergi kerja pagi-pagi, brum. Tiba-tiba apa berlaku? Tiba-tiba cikgu, kita akan terbenam. Macam tu ya cikgu. Disebabkan lubang atas luaran kita nampak tanah yang biasa, yang elok, rupanya di bahagian dalam telah pun adanya hakisan tu berlaku, tanah tu telah diangkut ke tempat lain. Lubang benam. Sebenarnya kita tak boleh agak ya cikgu, sebab dah dibina jalan atas ni. Kadang-kadang kita tak tahu keadaan tanah ataupun keadaan di bawah kan cikgu. Sebab tu kadang-kadang sebab itulah bila hendak membina bangunan perlu ada kelulusan. Perlu periksa semuanya untuk mengelakkan kejadian seperti inilah berlaku. Okey, baiklah cikgu. Ini lubang benam. Kemudian kita ada tanah runtuh juga. Ini adalah kesan geobencana juga. Ya cikgu. Di depan saya ni contoh dia, tanah runtuh macam ni ya. Ni tanah dari atas turun ke bawah disebabkan oleh tarikan graviti. Betul cikgu. Tanah runtuh. Baiklah cikgu. Kemudian kita ada tanah jelus. Tanah jelus ni contohnya lah tanah pasir macam biasa, kita nampak tak ada apa je. Tapi bila kita melalui kawasan tu, tiba-tiba tenggelam. Seolah-olah disedot. Dia menarik kita ke bawah. Itu dipanggil tanah jelus. Ada suatu ketika dulu masa saya di sekolah pergi camp cikgu, saya terkena tanah jelus ni, tertanggal kasut saya memang hilang. Bahaya di dalam sungai tu cikgu. Ini boleh mengakibatkan kehilangan nyawa. Dia tarik pun tak boleh, dia ada teknik untuk keluar daripada tanah jelus ni lah. Ya cikgu, ada teknik. Ada tekniknya. Sebab itulah bagi setiap kejadian gempa yang tidak disangka ni, kejadian geobencana ni, kita perlulah ada cara untuk menghadapi geobencana ni. Apakah persediaan kita untuk menghadapi geobencana ni? Baiklah cikgu. Ada lagi ke geobencana yang lain cikgu? Geobencana. Hujan asid antaranya. Kebiasaannya hujan asid ni berlaku di kawasan perkilangan lah kebiasaannya. Sebab apa? Kawasan perkilangan biasa kalau kita lihat seperti ini, Syafiqah, kilang kan mengeluarkan gas, gas carbon dioxide ke carbon monoxide ke sulfur trioxide ke, kan. Jadi apabila hujan asid ni, Syafiqah, jangan salah faham murid-muridnya. Hujan asid bukanlah bermaksud turun dari langit tu asid, bukan. Dia air hujan yang biasa. Tapi apabila air hujan ni lalu di kawasan kilang, apa berlaku ialah gas-gas ni akan larut dalam air hujan. Gas-gas tu larut dalam air hujan menyebabkan hujan yang turun tu berasid. Gas-gas ni larut dalam air hujan. Sekiranya kita tinggal di kawasan yang
tak ada pencemaran, jadi hujan tu tak adalah berasid. Oh, maksudnya begitu. Ini ada kesan kepada bangunan, kesan kepada tumbuh-tumbuhan. Kepada penduduk. Tak suburlah tanah di situ. Tanahnya berasid. Itulah kita selalu lihat di kawasan kilang-kilang, memang tanah kawasan dia memang jalan je cikgu, tak ada tumbuhan sangat. Sepatutnya pun di kawasan kilang pun perlu ditanam pokok-pokok ni. Sebab pokok akan menyerap karbon dioksida semasa fotosintesis. Okey. Jadi itu dia beberapa kejadian geobencana. Murid-murid boleh? Boleh cikgu. Okey semua? Boleh Okey. Jadi kalau dah boleh, cuba kita lihat ni. Jelaskan persediaan. Ini yang penting ni. Jelaskan persediaan yang perlu dilakukan oleh semua pihak dalam menangani kesan gempa bumi. Walaupun mungkin kita kata kita tidak, Malaysia ni macam tak pernah berlaku gempa bumi. Tak apa, ini ialah persediaan. Okey. Apa agaknya? Kalau Syafiqah, apa persediaan yang Syafiqah nak buat? Kalau saya lah kan, sebab saya pun fakta mengenai geobencana ni saya tahu. Tapi dari segi menyelamatkan orang dalam kesusahan tu saya kurang mahir. Jadi saya akan bekerjasama dengan agensi penyelamat cikgu. Bagus Kak Syafiqah. Memang kadang-kadang kita memang eager nak menyelamatkan orang. Betul. Kan? Tapi kadang-kala dengan kehadiran kita di tempat tu, katalah kita tak kena gempa bumi, kita nak pergi menyelamat, tapi kehadiran kita tu boleh mengancam pula keselamatan diri sendiri. Betul. Dan boleh mungkin menyusahkan orang lain. Jadi yang first, kita bekerjasamalah dengan agensi penyelamat. Jangan buat tindakan seorang sendiri murid-murid. Boleh nak menjadi sukarela, tapi kena ada pengetahuan dan orang yang pakar. Maksudnya kita tengok agensi penyelamat sebut kita bahagian mana? Bahagian sedia makanan, makanan saja. Okey, faham cikgu? Apakah kesan kejadian gempa bumi ni Syafiqah? Yang ini kita dah sebutkan tadi cikgu. Kerosakan harta benda, kehilangan nyawa dan kerosakan pada bangunan pun ada juga. Betul. Gempa bumi, kerosakan harta benda. Tahniah, tepat sekali murid-murid. Boleh jawab macam Kak Syafiqah jawab. Kalau bagi beberapa contoh tu baguslah kan cikgu, jangan satu je. Betul. Okey. Penyataan di bawah menunjukkan suatu aktiviti manusia. Apa dia tu? Penebangan hutan bakau untuk mendapatkan hasil kayu. Memanglah hutan bakau ni boleh digunakan untuk membuat kayu arang, membuat arang. Okey. Tapi penebangan menyebabkan kesan negatif. Pada pendapat murid-murid dan pada pendapat Kak Syafiqah, apakah kesan negatif yang mungkin timbul? Kalau macam ni kan cikgu, dia akan menyebabkan hakisan tanah lah cikgu, penebangan. Bila hakisan tanah-tanah ni akan sumbatkan ruang-ruang apa orang kata di kawasan hutan bakau lah ni. Dan itu akan menyebabkan banjir. Lagi-lagi ketika air pasang besar. Nampak tak? Kadang-kadang apa yang berlaku disebabkan oleh tangan manusia juga. Kerosakan tu semua disebabkan oleh manusia. Kita yang menebang pokok tu menyebabkan kita lah mendapat kesan negatifnya. Cikgu, lagi satu cikgu. Kawasan kehidupan di hutan pun akan terganggu habitatnya. Betul Syafiqah. Nampak Kak Syafiqah dapat memberikan jawapan yang lebih daripada apa yang cikgu bagi tadi. Hakisan tanah menyebabkan banjir, terutamanya bila air pasang besar. Kita kawasan Malaysia ni memang macam seolah-olah dikelilingi oleh laut lah Syafiqah. Jadi banjir ni memang beri kesan yang besar lah pada kita. Air pasang besar tu memberi kesan. Dan kita juga perlukan hidupan marin, nelayan-nelayan kan, sumber pendapatan. Semua tu menyebabkan kekurangan kawasan hidupan marin, kekuranganlah punca pendapatan. Okey, baiklah cikgu. Terima kasih atas soalan tersebut. Saya rasa saya dapat melatih pengetahuan saya pada hari ini. Tapi kita akan berehat sebentar dan kembali selepas ini di Slot Mendengar Rendah.